Bismillahirrahmanirrahim. Saya Narsyiah binti Ahmad Azwar, Menteri 055915. Seterusnya saya akan membentangkan tokoh pertama kumpulan kami iaitu Buya Hamka. Buya Hamka ataupun lebih dikenali dengan nama sebenarnya Abdul Malik Kari Amrullah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Desa Sungai Berantas, Sumatera Barat, Indonesia. Dan ibu beliau bernama Safiyah, ayah beliau bernama Amrullah ataupun dikenali sebagai Haji Rasul yang merupakan ulama dan penulis prolific. Dan datuk beliau juga merupakan ulama yang terkenal di Minangkabau. Pada zaman kanak-kanak atau pendidikan Hamka pada zaman kanak-kanak adalah beliau mengajar mengaji, silat dan pendidikan Islam. Beliau juga belajar di Sementara Tawalib, iaitu sekolah agama yang diuruskan oleh ayahnya. Di Sementara Tawalib, Hamka mempelajari tentang bahasa Arab dan agama Islam. Beliau, Hamka, lebih gemar untuk belajar sendiri dan tidak gemar ke sekolah formal. Dan beliau mempelajari agama Islam di surau serta masjid atau berguru dengan ulama-ulama yang terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur, RM Sujo Pranoto dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan Hamka juga menguasai banyak pelbagai bidang ilmu antaranya falsafah, kesusastraan, sejarah, sosiologi, politik sama ada dari perspektif Islam ataupun Barat. Dan beliau ni gemar berbincang dengan guru-guru dan tokoh seperti Haji Omar Said Tejagramoto dan Haji Fakhruddin. Pendedahan dan pengalaman ini dapat menjadikan Hamka sebagai seorang pemidato yang hebat. Beliau juga mengkaji karya sarjana Barat seperti Albert Camus, Arnold Toynbee, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, William James and Piloty. Hal ini telah dapat menjadikan beliau menguasai ilmu dari pelbagai sumber dan dapat menjadikan beliau pejuang bersifat multidimensi. Pada tahun 1924, beliau menyertai Parti Syarikat Islam dan Gerakan Islam Muhammadiyah di Yogyakarta, dan pada masa ini juga beliau mula terlibat dengan kegiatan penulisan. Pada tahun 1927, semasa beliau berusia 19 tahun, beliau menunaikan fardu haji, dan pada tahun 1929, beliau dikahwinkan dengan Siti Raham. Ketika itu Hamka berumur 21 tahun, manakala isterinya berumur 15 tahun. Dan mereka menetap di Padang Panjang selepas berkahwin, dan atas permintaan gerakan Muhammadiyah, beliau menjalankan kerja dakwah di Makassar selama 3 tahun dan kemudian ke Medan pada tahun 1936 untuk menjalankan misi dakwah. Pada tahun 1945 hingga 1949, beliau berjuang menentang Belanda pada zaman Revolusi Indonesia selama 3 tahun, dan 1949 juga beliau mengisytiharkan kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1950, Hamka dan keluarga berpindah ke Jakarta, dan pada tahun 1981, Hamka meninggal dunia semasa umat Islam menyambut Ramadan Al-Mubarak pada 24 Julai 1981 akibat terkena serangan jantung, dan beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Seterusnya masuk kepada sumbangan yang telah diberikan oleh Hamka. Di sini terdapat 6 aspek sumbangan yang telah diberikan oleh Hamka, antaranya perjuangan pembebasan, penulisan, gerakan Islam, politik dan pentadbiran, pendidikan dan teladan umat. Dalam perjuangan pembebasan, Hamka memperjuangkan kebebasan melalui karya kreatif, dan terdapat 3 jenis pembebasan yang ditekankan oleh Hamka, iaitu pembebasan akidah yang mana merupakan permurnian tauhid dengan maksud membebaskan individu dan umat daripada ketaatan kepada selain Allah. Dan dalam pembebasan pemikiran dibahagikan kepada 3, iaitu pembebasan daripada taklid buta, pembebasan daripada hawa nafsu dan pembebasan daripada kemaruk kemendaan. Dan dalam pembebasan sosial dibahagikan kepada 3 juga, iaitu penegakan keadilan yang bermaksud pembebasan daripada kezaliman, pembebasan daripada adat Minangkabau, dan pembelaan golongan terpinggir yang juga bermaksud pembebasan daripada penindasan. Dalam aspek penulisan terdapat 3 sumbangan yang diberikan oleh Hamka melalui karya ilmiah, kitab tafsir dan karya kreatif iaitu kesusastraan. Dalam karya ilmiah terdapat buku ataupun makalah yang telah ditulis oleh Hamka yang menjadi pedoman dalam kehidupan seperti karya falsafah hidup, pandangan hidup Muslim, lembaga hidup dan lain-lain. Dan Hamka juga berupaya untuk menyelami minda punjaga Melayu lama dan mampu untuk mengenal pasti mesej yang hendak disampaikan sama ada secara simbolik maupun tersirat di sebalik sesuatu karya. Dalam kitab tafsir, Hamka menulis kitab Al-Azhar, dan kitab ini dikarang oleh Hamka semasa beliau berada di dalam penjara, dan kitab ini mempunyai 30 jilid yang menyamai jumlah juzuk di dalam Al-Quran. Nah, tafsir Al-Azhar ini merupakan gabungan hasil kitab-kitab tafsir yang klasik dan juga yang moden. Dan keistimewaannya adalah kitab ini berbahasa Melayu paling besar yang dikarang menggunakan gaya bahasa ceramah panjang. Selain dari itu, tafsir ini juga satu-satunya tafsir yang huraian yang paling banyak merujuk isu dan contoh kemelayuan. Dalam karya kreatif, Hamka telah mengarang 6 novel yang terkenal seperti Tenggelamnya Kapal Wanduwish, Di Bawah Lindungan Kaabah, Terusik Kerana Fitnah serta lain-lain. Terdapat juga 3 antologi cerpen yang telah dilakukan oleh Hamka. Yang pertama adalah cerpen Lembah Kehidupan, Menunggu Bedok Berbunyi dan Cermin Penghidupan. Dalam aspek gerakan Islam, Hamka
aktif dalam gerakan Muhammadiyah, dan beliau mengabadikan cita-cita dan perjuangan dakwahnya dalam gerakan Muhammadiyah tersebut. Dan usaha utama gerakan ini adalah untuk menyediakan pendidikan alternatif berpaksikan keislaman kepada rakyat, khususnya rakyat kanak-kanak dan generasi muda. Dan melalui gerakan ini juga Hamka mengabadikan perjuangan hidupnya sebagai pendakwah dengan menggunakan pelbagai wahana seperti ceramah, kelas pengajian dan penulisan. Beliau juga terlibat dalam Masyumi, iaitu singkatan kepada Majlis Syura Muslimin Indonesia, dan Hamka pernah dilantik sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1975 hingga bulan Mei 1981. Dan di dalam aspek politik dan pentadbiran, Hamka pernah menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan, pernah bertugas sebagai guru agama di Padang Panjang, dan berpengalaman menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah Padang Panjang, dan berpengalaman bertugas sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam dan profesor di Universiti Mustafa Jakarta. Dan pada tahun 1951-1960, beliau juga pernah bertugas sebagai pegawai tinggi agama atas lantikan Menteri Agama Indonesia. Dan pada tahun 1975, beliau menerima jawatan Ketua Majlis Ulama Indonesia dari tahun 1975 hingga tahun 1981. Tetapi Hamka meletakkan jawatan tersebut pada Mei 1981 kerana tegasnya mendukung fatwa yang mengharamkan umat Islam menyambut perayaan Natal di gereja. Dalam aspek pendidikan, Hamka mempunyai dimensi sendiri dalam pendidikan yang ditekankan, iaitu tentang pengalaman hidup sebagai unsur dalam pendidikan kerohanian dan akhlak, matlamat pendidikan untuk membentuk peribadi dan pendidikan anak-anak. Dan dalam aspek pendidikan juga terdapat aspek keagamaan yang berkaitan dengan nikmat ilahi dan psikologi kerohanian. 5 kategori nikmat ilahi yang dikemukakan oleh Hamka ialah kebahagiaan akhirat, keutamaan akhlak, keutamaan tubuh badan, keutamaan persekitaran dan taufik serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hamka juga menulis karya sejarah, dan antara karya tersebut adalah seperti Sejarah Umat Islam, Sejarah Islam di Sumatera, dan dari Pembedaran Lama. Dan semua karya ini dijadikan rujukan oleh para pengkaji sejarah. Dan beliau juga dalam bidang pendidikan itu sendiri menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai pusat untuk memberi pendidikan Islam melalui pelbagai wahana seperti kuliah subuh dan khutbah Jumaat, selain menjadi imam besar di masjid itu. Dan apa yang paling memberi kesan kepada hidup kita pada hari ini adalah sumbangan beliau dalam teladan umat yang patut dicontohi oleh semua lapisan masyarakat adalah sifat-sifat mulia beliau seperti amanah, mempunyai harga diri, toleransi, kerajinan, keadilan, kesederhanaan. Semua sifat-sifat tersebut boleh dicontohi oleh semua lapisan masyarakat untuk memperbaiki diri dari masa ke masa. Itu saja mengenai Hamka. Seterusnya pembentangan ini akan terus disambung oleh kawan saya yang seterusnya.